Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cikgu baru je habiskan kelas Google Meet bersama murid-murid tahun 1 yang lain bagi mata pelajaran sains. Tapi cikgu ada masalah nak rakaman kelas Google Meet tersebut. Jadi cikgu tak dapat nak rakam kelas tu. Jadi cikgu buat video ni khas untuk murid-murid yang tak dapat nak join kelas Google Meet tadi. Okey. Untuk kelas pada kali ini, kita akan belajar mengenai masih lagi dalam bab 6, unit 6 tumbuhan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai jenis daun dan akar tumbuhan. Baiklah, untuk pada objektif pembelajaran kita pada kali ini, sekurang-kurangnya murid boleh membezakan bahagian daun, daun urat selari atau daun urat jejala, akar serabut atau akar tunjang. Okey, buka buku teks muka surat 54. Muka surat 54, kita boleh tengok dekat sini jenis urat daun dan juga jenis akar. Baiklah, kita tengok. Mari kita baca sama-sama dahulu dalam buku teks ni ya. 1, 2, 3. Jenis urat daun. Ini daun pokok bunga ros. Daun ini mempunyai urat daun jejala. Jenis akar. Pokok bunga ros berakar tunjang. Macam mana tu awak nak tengok dia akar tunjang atau tak? Okey. Cuba awak tengok jenis urat daun dia ni. Kalau awak tak berapa nampak, awak tengok dekat buku teks. Tapi kalau awak tak dapat tengok dekat buku teks, okey, mari tengok macam mana cikgu lukis. Okey, jenis urat daun jejala dia gemuk sikit. Tengok macam mana cikgu lukis. Dia gemuk sikit, kemudian dekat urat dia tu dia macam tulang ikan macam ni. Okey, kalau awak tengok tulang ikan, bentuk dia macam ni tau. Ini kepala ikan, ini ekor ikan. Tulang ikan bentuk dia macam ni. Dia ada dekat kiri kanan dia. Sama juga urat daun jejala. Bentuk dia macam tulang ikan. Baiklah. Okey. Cuba awak tengok dekat sini ni. Kan? Manakala untuk urat daun jejala dia mempunyai akar. Tumbuhan yang mempunyai urat daun jejala dia mempunyai akar, iaitu berakar tunjang. Cuba awak tengok. Ini adalah rupa akar tunjang. Ingat betul-betul. Daun urat jejala mempunyai akar tunjang. Baiklah, yang kedua. Okey, mari kita baca sama-sama dahulu. Jenis urat daun. Pokok pandan pula mempunyai urat daun selari. Jenis akar. Pokok pandan pula berakar serabut. Cuba awak tengok ni. Ini adalah rupa urat daun selari. Macam mana kita nak lukis urat daun selari? Okey, dia urat daun selari dia kurus je macam ni, kemudian dia tinggi dan dia ada garis-garis lurus macam ni. Dia beza sangat dengan daun urat jejala. Manakala jenis akar untuk urat daun selari mempunyai akar serabut. Okey, sekarang mari kita tengok pula. Kemudian, okey, ini adalah cikgu suruh murid-murid tahun 1 yang lain untuk buat lukisan urat daun, jenis urat dan jenis daun dan juga jenis akar di dalam buku tulis. Cikgu tunjuk satu-satu macam mana cara nak lukis jenis daun dengan akar tunjang ni. Okey? Okey, cara nak lukis dia. Okey, buka buku tulis, jangan lupa tulis subjek, hari dan juga tarikh. Macam mana nak lukis? Mula-mula kita lukis dulu urat daun jejala. Urat daun jejala. Okey, kita lukis dia gemuk je urat daun jejala ni. Tak apa, cikgu nak guna warna hijau, senang sikit kan. Urat daun jejala dia gemuk je macam ni. Dia gemuk sikit. Kemudian kita lukis dia ada macam ala-ala tulang ikan. Dia punya urat kat dalam daun ni. Dia macam tulang ikan. Ini kita tulis sebagai daun. Tak apalah. Cikgu nak guna ink hitam. Okey, kita tulis sebagai daun urat jejala. Okey.
Lepas tu kita tulis pula urat daun selari. Urat daun selari dia tinggi, kemudian dia kurus. Dan urat dia dekat dalam tu dia lurus je macam ni. Dia lurus je kan. Ini kita namakan sebagai daun urat selari. Okey. Kemudian kita nak buat daun urat jejala punya akar. Daun urat jejala punya akar mempunyai akar tunjang. Okey, macam mana nak lukis akar tunjang? Akar tunjang dia mempunyai tunjang macam ni lurus. Dia macam akar macam ni lurus dan akar ni dia biasanya keras. Kemudian tepi-tepi dia ada akar-akar halus macam ni, macam rambut-rambut halus macam ni. Dia bertunjang macam ni, ada simpang siu, banyak simpang dia dekat sebelah kiri kanan dia ni. Ini rupa akar tunjang. Macam ni lah akar tunjang punya rupa ni. Macam ni. Okey. Lepas tu awak tulis dekat sini akar tunjang. Okey. Kemudian awak nak lukis daun urat selari punya akar. Okey, macam mana kita nak lukis? Okey, akar serabut ni dia serabut tau. Kita tengok pun dia serabut. Macam je kalau awak dekat bilik awak tak kemas katil awak tengok pun serabut kan sebab tak kemas. Macam tu juga bentuk akar serabut. Dia tak kemas. Macam mana rupa akar tak kemas? Dia macam ni je. Dia tak tentu hala akar dia macam ni. Dia tak kemas. Kita tengok pun kita serabut. Ini adalah akar serabut. Okey, kita tulis kat sini. Akar serabut. Okey, kemudian kita lukis anak panah macam ni. Kenapa kita nak lukis anak panah? Supaya awak ingat daun urat jejala mempunyai akar tunjang dan juga daun urat selari mempunyai akar serabut. Okey, kita tulis dekat sini. Daun urat jejala mempunyai akar, cikgu nak color lain lah. Cikgu nak color ungu. Mempunyai akar tunjang. Manakala daun urat selari mempunyai akar serabut. Awak dapat beza dah kan? Kalau daun urat jejala mempunyai, macam ni kita nak tahu tumbuhan tersebut akar tunjang tanpa kita cabut pokok tu. Awak tengok bila tumbuhan tu mempunyai daun urat jejala, dia mempunyai akar tunjang. Macam mana kita nak tahu tumbuhan tersebut untuk daun urat selari dia mempunyai akar serabut? Bila awak tengok tumbuhan tu, awak tengok jenis dia punya daun tu mempunyai daun urat selari. Kita tahu tumbuhan yang mempunyai daun urat selari mempunyai akar serabut. Awak tak payahlah nak cabut pokok tu nak tahu dia punya jenis akar, betul tak? Awak tengok je jenis daun dia. Kalau jenis daun dia urat selari, dia akar serabut. Kalau tumbuhan tu mempunyai daun urat jejala, dia mempunyai akar tunjang. Baiklah. Okey, seterusnya muka surat 35 buku aktiviti. Ulang sekali lagi, muka surat 35 buku aktiviti. Cikgu nak awak buat latihan ni. Yang ini cikgu tak nak tunjuk sebab apa? Cikgu nak awak hantar dekat, lepas dah siap cikgu nak awak hantar dekat Google Classroom. Okey, macam mana nak hantar dekat Google Classroom? Okey, ni awak punya Google Classroom kan? Tengok ni. Cikgu ada letak kat sini. Posted a new assignment. Jenis daun dan akar tumbuhan. Awak klik dekat sini, kemudian awak turn in. Awak gambar latihan yang awak dah siap tu. Kemudian hantar. Cikgu dah bagi arahan dekat sini. Selepas habis kelas ni, selepas habis kelas video awak tonton video ni, sila siapkan latihan di buku aktiviti muka surat 35. Kemudian gambar latihan yang dah siap dan turn in dekat sini. Mesti hantar sebab apa? Cikgu nak ambil markah pentaksiran diambil. Maksudnya cikgu ambil markah untuk latihan awak ni. Jadi awak kena buat sendiri ya. Tak payahlah tanya-tanya. Cikgu dah ajar. Of course awak dah faham kan macam mana? Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Jangan lupa hantar tugasan awak buku aktiviti muka surat 35 dekat Google Classroom. Assalamualaikum.